Berita palsu. Berita terkini. Ini adalah berita terkini. Tolong share kepada kawan-kawan anda. Tadi, nanti yang tinggal di sebelah pantai UMT bagi tahu ada pelajar dalam UMT telah dijangkit COVID. Jangan dekat dengan kawasan UMT, ya. Berita ini benar. Benar. Memang tak tipu. Share segera kalau tidak ingin nak menyebarkan virus COVID ini. Sharekan. Thank you. Betul ke tu? Bolehkah anda mengenai berita palsu? Dan bagaimana anda mengenai? Ciri-ciri berita palsu. Yang pertama ialah kandungan yang sangat separuh. Kita dapat rasa artikel ini sangat sensitif. Penulis akan cenderung kepada salah satu pihak dalam perbandingan dua atau lebih pihak. Berita ini akan fokus menunjukkan kekurangan satu pihak untuk tujuan yang tidak diketahui. Ciri yang kedua ialah umpan klik. Artikel ini biasanya mempunyai tajuk membuat rasa ingin tahu, tetapi tidak cukup untuk memuaskan rasa ini, bersama dengan gambar yang menarik perhatian. Biasanya kandungan akan berbeza dengan tajuk dan menyebabkan pengguna salah faham. Seterusnya ialah propaganda. Berita ini dibuat untuk membawa faedah perniagaan. Penulis akan cuba untuk memberi maklumat palsu tentang sesuatu produk, pencapaian kumpulan atau individu. Tujuannya adalah untuk menipu pengguna memberi produk, setai atau melabur. Yang keempat adalah tajuk yang mengelirukan. Artikel begini biasanya mempunyai tajuk yang keterlaluan dan mudah menyebabkan salah faham. Penulis akan menggunakan pemain kata untuk menarik perhatian para pengguna dalam tajuk dan kandungannya, isi akan kabur dan tidak penjelasan tentang tajuk yang ditulis. Akhirnya ialah kandungan satira. Tujuan berita ini adalah untuk menifak individu lain. Ia menggunakan maklumat palsu untuk menghancur reputasi orang lain. Kebanyakan berita palsu ini adalah dicipta oleh orang yang berminat untuk membingkai pesaing atau musuh. Apakah sebabnya berlaku berita palsu? Berita palsu berlaku atas beberapa sebab. Contohnya adalah Identiti palsu yang boleh direka dengan mudah telah mendorong kepada tabiat baharu menyebarkan maklumat salah dalam berita palsu. Contoh kedua ialah budaya masyarakat yang tidak memupuk budaya membaca. Kebanyakan orang hanya membaca sekadar tajuk sahaja dan tidak membaca konteks yang hendak disampaikan dalam artikel atau berita. Adakah anda mengenali kesan berita palsu? Berita palsu memberikan kesan dari segi keselamatan dengan rakyat akan menimbulkan rasa panik dan huru-hara selepas membaca berita palsu dan seterusnya menimbulkan rasa kebencian dan pergaduhan antara kaum lain. Seterusnya, berita palsu juga akan memberikan kesan kepada bidang ekonomi. Perniagaan orang lain akan terjejas apabila wujudnya berita palsu. Dengan ini, pemberi akan menimbulkan rasa ketakutan semasa memberi dan seterusnya harga barang dalam pasaran akan meningkat. Akhir sekali, berita palsu juga memberikan kesan kepada bidang politik. Dengan wujudnya berita palsu, suasana dalam negara akan menjadi tidak stabil. Perkara ini telah menyebabkan negara kucak-kacir dan pembangunan negara akan tengah rekod. Seterusnya adalah cara mengatasi berita palsu. Adakah anda mengetahui cara mengatasi berita palsu? Cara pertama dari segi pihak diri sendiri. Jangan mudah terpercaya dengan berita yang sebarkan. Sentiasa periksa adakah berita itu adalah palsu. Rujuk sumber rasmi dulu apabila menyebarkan berita. Jangan sebarkan berita itu apabila tidak pasti dan tunggu kenyataan rasmi. Cara kedua adalah dari segi peranan kerajaan. Menguatkan kuasa undang-undang dan mengharamkan blog atau laman berita palsu dan membuat kempen untuk meningkatkan kesedaran masyarakat. Contoh-contoh berita palsu. Antara berita palsu yang pertama adalah berkenaan tentang Bankrupt Malaysia yang mengata bahawa ringgit Malaysia menjadi tidak bernilai. Berita palsu kedua adalah berkenaan tentang maklumat coronavirus yang palsu yang semakin meningkat pada hari ini. Berita palsu ketiga adalah berkenaan tentang kejadian kes monkeypox di Malaysia. Sebenarnya kes ini tidak dilaporkan berlaku di Malaysia.
Berita palsu keempat adalah berkenaan tentang kegiatan kes COVID-19 yang palsu di sesuatu kawasan. Adalah hukuman yang boleh dijatuhkan sekiranya anda menyebarkan berita palsu. Penyebaran berita palsu adalah kesalahan di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, hukuman yang boleh dijatuhkan adalah disaman tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara tidak melebihi setahun atau kedua-duanya. Orang bijak tidak membeli kabel angin. Jangan mudah mempercayai berita dari sumber yang tidak diketahui. Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa. Jangan menjadi penyebar berita palsu. Setiap orang bertanggungjawab untuk menjaga kesahihan berita. Terima kasih.